Assalamualaikum guys, hello YouTube and guys, welcome to my YouTube channel. Aku tahu aku dah terlambat untuk ni, tapi aku masih nak membahas tentang Pocophone F2. Seperti yang kita tahu, dilahirkan ataupun dikeluarkan atau diriliskan pada tahun ni, iaitu pada 19 Mei 2020. Jadi aku sebagai pengguna F1, aku rasa macam dilema sebab nak beli ataupun tak kan. Aku nak sambut kelahiran Pocophone F2, tapi itulah, jadi aku menjadi sebab untuk aku beli, untuk aku tukar kepada Pocophone F2. Dan result dia apalah, tak boleh tukar pada Poco F2 pun. Tipu saja, aku sebenarnya tak ada duit. Jadi itulah apa yang berlaku. Aku cuba mencari sebab untuk aku tak belinya, tapi apa yang aku jumpa ialah 5 sebab kenapa aku patut tukar kepada Pocophone F2. So hari ni guys, aku akan share personal thought aku tentang 5 sebab kenapa aku rasa aku patut tukar kepada Pocophone F2. So guys, tanpa buang masa, let's get into it. Sebab yang pertama adalah setelah 2 tahun akhirnya, penantian aku telah tiba, iaitu rilisnya Pocophone F2. Now again, the Poco F2 Pro, powerfully cool. For your information, Pocophone F1 ni dilahirkan ataupun dikeluarkan pada tahun 2018. So setelah 2 tahun, akhirnya Pocophone F2 telah keluar. Sebagai pengguna Pocophone F1 ni, aku menghadapi pelbagai cabaran untuk menunggu Pocophone F2 keluar. Antaranya adalah fake news yang berkata dengan smartphone yang serupa macam Pocophone F1 dan juga Poco X2. Tahu tak betapa aku tertipunya dengan Poco X2 ni sampai aku hampir terbeli. Tapi nasib baik aku ni seorang yang bersabar. So tak jadi aku nak beli. Aku excited gila bila Pocophone F2 telah keluar. Sebab banyak improvement, banyak peningkatan yang berlaku kat Poco F2 tu berbandingkan dengan Poco F1 ni. Tapi malangnya harga dia pun meningkat juga. So kat situ aku terpaksa buat pinjaman, aku terpaksa buat penambungan untuk dapatkan Pocophone F2. Sebab kedua adalah screen Super AMOLED. Yes, aku dah bosan dengan screen IPS LCD yang ada pada Pocophone F1 ni. You know why? Chipset dia dah padu, tapi screen pula yang tak cantik. So dia macam tak ngam lah kat situ. Tapi bagi aku okey je lah. Jelaslah juga aku dengan member-member aku yang dah bertukar kepada AMOLED ni. Aku tengok dia punya screen memang cantik gila. Plus aku ada seorang member aku ni, kalau jumpa aku je, dia akan bahan aku punya IPS LCD ni. So aku sedikit sebanyak annoying kat situ. Tapi Jad, aku okey je. Apa yang aku boleh kata, aku pun nak rasa juga pengalaman menggunakan Super AMOLED ketika menonton, supaya aku dapat kepuasan ketika menonton tu. Sebab yang ketiga ialah obviously chipset Snapdragon 865 yang ada pada Pocophone F2. Chipset keluaran Qualcomm yang terlatest yang sekarang ni lah. Bayangkan guys, Snapdragon 845 yang ada pada Pocophone F1 ni masih function dengan baik sekali, masih padu. So bayangkanlah 865 nanti. Kalau aku bertukar kepada 865, update kepada 865, aku rasa, aku yakin aku boleh jadi top player Natalia nombor 1 Malaysia. Kena try hard sikit lah, tapi okey lah. Sebab keempat dan sebab yang paling aku tekankan ialah design dia. Design yang ada pada Pocophone F2 tu sangat cantik dan bagi aku okey dengan tanda harga yang macam tu. Lagipun dia punya depan dan belakang dia merupakan kaca. So nak dibandingkan dengan Pocophone F1 ni,
ia menggunakan plastik di bahagian belakang. So macam aku dah muak dan aku dah bosan dengan plastik kat belakang dia. Aku jenis yang macam tak suka pakai cover phone. So memang obviously aku mengandap kepada dia punya plastik ni je. Ha? Sampah siapa ni? Poco, ui aku minta maaf, aku tak sengaja. Tapi aku okey je. Aku sentiasa menerima kekurangan yang ada pada Pocophone F1 tersayang ini. Sebab yang terakhir atau sebab yang kelima yang aku rasa kita patut tukar kepada Pocophone F2 ialah sebab kamera dia. Kamera dia besar kot. Kamera dia padu gila. Pocophone F2 memiliki 4 setup kamera utama yang main kamera dia sebesar 64 megapiksel. Besar gila. 5 megapiksel untuk telefoto makro. Okey. 13 megapiksel untuk ultra wide dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan dibandingkan dengan Pocophone F1 ni yang hanya menggunakan 12 megapiksel untuk main kamera dia dan juga 5 megapiksel untuk depth sensor. Tapi siapa sangkakan dengan Pocophone F1 ni aku boleh shoot video sebaik ini. Kamera dia agak jelek. So guys, hari ni aku akan bawa korang ke rumah belakang aku. Bukan rumah belakang aku, pondok belakang rumah aku. Ya ada babi. Bukan, ada siput babi. Siput, bukan babi. Jadi guys, inilah 5 sebab aku kenapa 10. Inilah 5 sebab. Okey. Jadi inilah 5 sebab kenapa aku rasa patut tukar kepada Pocophone F2. F1, F2 kan dah tersasul. Tapi aku tak bermaksud untuk melancuni korang untuk beli Pocophone F2. Tak. Ikut bajet korang juga sebab harganya yang meningkat pasti sulit kan. Bila aku fikir-fikir balik, aku rasa macam tak perlu pun tukar kepada Pocophone F2 ni. Sebab apa yang ada pada Pocophone F1 ni pun dah cukup bagus. Ya betul. Contohnya, Snapdragon 845, cooling system, bateri dia juga yang besar 4000 mAh. Dan korang kena admit benda ni yang bahawa Pocophone F1 pernah jadi kegilaan orang ramai pada tahun 2018. So, hai lah, aku rasa macam aku bersyukur sekejap dan aku hargai apa yang ada. Aku bersyukur dengan apa yang aku ada sekarang ni. Nah, tipu je. Pocophone F2, I'm coming. So guys, aku harap korang enjoy video aku tadi. Aku ada buat kelainan sikit. So yeah, aku harap korang boleh terima. Baik sangat harapan aku, tapi itulah yang aku harapkan. So guys, thank you for watching. Kalau korang suka video aku tadi, kalau korang boleh accept, korang enjoy dengan video aku tadi, aku harap korang boleh like and share and subscribe my YouTube channel. Thank you yang telah support aku, yang dah subscribe aku appreciate sangat-sangat. So guys, until next time, make sure slowly but surely I will see you next time. Bye bye.